awal-awal kita kena cabar dulu otak dia. Kena cabar dulu akal dia. Macam satu orang atheist, ada satu video, saya selalu ulang dalam kuliah saya. Dekat dalam Facebook. Dia bawa satu art book. Dalam art book ni ada banyak lukisan. Lukisan tangan. Dia bawa pergi dekat satu orang atheist. Atheist ni, dia pun buka. Wow, cantik. Good painter. Macam-macam lah dia puji kepada orang yang hak melukis ni. Maka yang bawa mai buku tadi dia tanya, kamu ni atheist kan? Ya, atheist. Okey, saya nak tanya kamu, apa pendapat kamu tentang lukisan-lukisan ni? Dia kata cantik. Kan? Siapa yang lukis dia tanya? Apa pendapat kamu kalau saya bagi tahu sebenarnya gambar-gambar ni semua tak ada pelukis? Atheist tu terkejut. Kamu ni tak betul ni. Takkanlah tak ada orang lukis. Lepas tu datang daripada mana ni? Lukisan-lukisan yang cantik ni siapa yang membentuk lorekan yang sangat perfect? Dia punya garisan dia tidak ada goyang-goyang. Ini mesti pelukis berpengalaman yang lukis. Tak ada. Pelukis dia tak ada. Dia ada sendiri. Lukisan ni, dia wujud sendiri. Lepas tu atheist tu marah, kamu ni dah gila kan? Kamu ni tak betul. Jadi kamu tak percayalah kalau tak ada, kalau pelukisnya ni tak ada. Tak percayalah. Pelukis dia mestilah ada. Apa bukti pelukis tu ada? Gambar ni ada. Mesti ada pelukis dia. Atheist tu sendiri yang cakap. Jadi orang tu kata, jadi kamu kata kamu atheist. Dan atheist, saya faham atheist ni ialah mereka tidak mempercayai Tuhan. Mereka tak mempercayai kewujudan Tuhan. Jadi kalau kamu melihat gambar ini, kamu kata pasti ada pelukis dia, maka kenapa kamu, otak yang sama, orang yang sama, mengatakan alam yang begitu hebat, yang lebih cantik daripada lukisan ini, tidak ada penciptanya? Atheist tu tergumam lama. Dia diam je. Wow. Dia duduk wow seorang-seorang dia. You're right, dia kata. Kau cakap betul. Tapi aku tak tahu nak jawab apa, dia kata. Kan, lukisan, hanya sekadar lukisan, kamu tak percaya dan kamu kata aku gila. Bila aku kata lukisan ini wujud secara sendiri, tak ada apa lukis. Boleh tak aku kata hang gila disebabkan hang kata seluruh alam ini tidak ada pencipta? Itulah cara untuk berdakwah. Akhirnya dia setuju untuk mendalami berkenaan dengan Tuhan dan sebagainya. Sebab manusia ni dia stuck dengan idea dia dan dia rasa semua orang tak betul, dia seorang je betul. Sebab tu kita kena cabar idea dia itu dengan more ideas. Kena buka dia punya otak dia. Sama juga macam gerakan feminism. Gerakan feminism kan ada satu orang tanya kan dia pun duk bersorak woman right kan. Hak wanita. Lepas tu ada satu orang yang datang interview. Cik, saya nak tanya sikit. Cik sedang mempertahankan apa ni? Kami sedang mempertahankan women's right. Lepas tu dia tanya soalan. Dia kata, apa hak orang perempuan di dunia ni sekarang ni, our world today, yang ada pada lelaki dan tak ada pada perempuan? Ada tak apa-apa yang orang lelaki boleh buat dan orang perempuan tak boleh buat? Di mana-mana di seluruh dunia, kat tempat kita khususnya ni. Lepas tu dia berfikir, nganga lama. Tak ada. Dia kata semua orang, apa saja yang boleh lelaki buat, semua orang perempuan boleh buat. Jadi orang tu tanya, what are you fighting for? Tengah aduk protes apa ni? Dia pun terpinga-pinga. Dia gelak seorang dia. Betul juga. Sebab apa? Mereka ni semua terikut-ikut nak protes, orang pergi guling-guling atas jalan raya, dia pun guling-guling jalan atas raya. Hang sedang memperjuangkan apa? Apa perjuangan kamu? Kamu ada tak idea kamu sendiri? Sebab itulah perjuangan ni dia perlu cari yang mana idea perjuangan itu bernas. Apa yang kamu perjuangkan? Kamu perjuangkan education, kamu perjuangkan agama, kamu memperjuangkan hak ini, hak itu. Kaji dulu apa yang kamu perjuangkan tu. Betul ke tertindas kita ni? Betul ke dari sudut pendidikan gini? Apa statistik dia? Pernah baca tak statistik dia macam mana? Kan kadar buta huruf banyak mana, kadar gini. Sebelum nak memperjuangkan sesuatu, dapatkan info sepenuhnya dulu. Ini main kod je women's right. Tapi dalam dunia tak ada benda yang perempuan tak boleh buat. Semua orang perempuan buat. Apa semua orang lelaki buat, semua orang perempuan boleh buat. Dan sebenarnya lelakilah yang tertindas. Sebab apa? Sebab semua orang perempuan dilebihkan. Kan? Dia orang ada majalah mingguan wanita, mana ada mingguan lelaki-lelaki? Wanita hari ini, kita tak ada lelaki hari ini. Kan?
Women's Day, kan? Kita tak ada Men's Day. Kan? Kementerian Pembangunan Wanita, ada Kementerian Pembangunan Lelaki? Tak ada. Lelaki sentiasa didiskriminasi, tapi orang lelaki tak ada pun duk pergi bawa spanduk mana lelaki punya hak, lelaki punya hak. Orang perempuan dapat lebih. Depa ada apa ni, kalau LRT itu khas untuk wanita. Tempat duduk wanita. Pergi dekat supermarket, ada parking khas untuk golongan wanita dekat IKEA apa semua. Kan? Dekat Maidin ada untuk ibu mengandung. Maidin untuk ibu mengandung. Kan? Banyak benda yang diberi lebih pada kaum wanita. Tapi dia pun kata kami ditindas, kami perlukan lebih hak apa semua. Ni dunia dah jadi gila. Dunia yang dah jadi gila. Jadi itu bila orang tak menggunakan logik dengan betul, kita yang nak jadi golongan intelektual ni lah. Intelektual ni ialah golongan yang boleh menggunakan akal dengan baik. Maka kita belajar tauhid ini menggunakan dalil-dalil dari sudut akal. Supaya kita punya akal jadi kuat. Kalau orang tanya, kita boleh jawab dari sudut akal. Sebelum datangnya apa orang kata hujah-hujah daripada Quran dan hadis yang mana ia bermanfaat untuk menguatkan hati kita, tapi dari sudut penghujahan kepada golongan-golongan yang akal depa ni tak cukup ataupun depa tak gunakan dengan sebaiknya ataupun mereka ini tertimbus dengan ideologi ataupun tersekat dengan ideologi mereka, inilah masa dia untuk kita gunakan ni kitab sifat 20 apa semua ni. Dia siapa yang boleh faham sifat 20 ni dengan benar-benar faham, maknanya dia boleh hurai pula ke orang lain, insya-Allah dia orang yang genius. Jadi tuan-tuan belajar sampai boleh hurai pula ke orang lain, insya-Allah tuan-tuan akan jadi golongan yang genius. Kita belajar kat sini bab tauhid, tapi sebenarnya dia boleh diaplikasikan dalam semua benda dalam kehidupan kita. Semua benda dalam kehidupan kita, bab wajib, mustahil, harus, apa benda yang logik, apa benda yang tak logik. Dan kita boleh buat keputusan pada syarikat kita, kita boleh buat keputusan pada mesyuarat cikgu-cikgu kita menggunakan ilmu mantik, dia panggil ilmu mantik ataupun ilmu logik, yang mana kita pelajari daripada kitab tauhid. Dia menyusun kita punya otak bagi cantik. Oh, macam ni susunan dia, macam ni susunan dia. Orang hak mengaji tauhid, hidup dia akan lebih organize, dia akan lebih tersusun. Yang ini ada pembahagian dia, itu ada pembahagian dia. Kelebihan mengaji tauhid kitab sifat 20 ni cukup banyak kalau kita nak senaraikan. Waktu kita tengok tok-tok guru kita, mereka sangat tenang, relax, tak termakan provokasi dan sebagainya. Tu semua berkat belajar kitab tauhid lah kau tu. Sebab kitab tauhid ni kalau nak faham memang berasap kepala orang kan, tapi bila dia dah lepas tu, dia dah betul-betul faham, dah hadam, dah jazam, hidup dia relax kan. Tak ada benda yang boleh membebankan kepala otak aku lagi dah. Sebab benda yang paling membebankan kepala otak ni pun dia boleh rungkaikan begitu saja. Maka apa-apa masalah mic ada pun relax ya. Dia boleh relax, dia boleh tenang untuk menghadapi masalah tu. Tapi orang yang baca kita tahu susah tutup mah, itu maknanya akal dia lemah. Orang macam tu bila ada apa-apa masalah menimpa dia, cepat je dia koyak, cepat depression, cepat duk kira nak salahkan orang lain. Dia duk kira nak apa, kalau dalam cerita drama-drama ni dia akan kosongkan dia punya meja perabot dia. Brum, tolak habis semua barang. Itu semua orang yang akal dia lemah. Orang yang akal dia kuat, dia boleh faham tauhid, makna kata apa saja masalah yang mai lepas tu, dia boleh relax ya. Okey, tak apa, kita pelan-pelan settle benda ni. Jadi kekuatan akal tu dia akan mai apabila kita cuba untuk memahami kitab-kitab tauhid ni, insya-Allah.